Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi kita akan masuk tajuk baru, tajuk yang kelima, iaitu bab chemical bonds. Okey, jadi secara kasarnya dalam bab ni kita akan belajar apakah jenis-jenis ikatan yang ada di dalam kimia. Okey, jadi sebelum kita masuk apakah jenis-jenis ikatan yang kita akan belajar, okey, kita pertama sekali kita belajar basic apakah asas kepada pembentukan sesuatu bond. Apa dia punya prinsip? Apa dia punya prinsip? Okay. So kita belajar basic lah. Okay. So first kita kena tahu dulu apakah maksud chemical bonds. Apakah yang dimaksudkan dengan ikatan kimia? Adakah ikatan macam ikatan perkahwinan ataupun ikatan yang sah? Tidak, sama sekali. Ikatan kimia ataupun chemical bonds ni ialah bila mana kita ada elemen, katakan kita ada elemen A. Elemen ni atom lah. Elemen A, yang ni kita ada elemen B. Okey, asal dia atom A, atom B ni dia tak ada apa-apa ikatan. Maksudnya single. Atom A single, atom B pun single. Okey, dia tak buat ikatan apa-apa. Bila atom A dan atom B buat ikatan, okey, atom A dan atom B, elemen A, elemen B buat ikatan, maka terhasillah ikatan kimia. Tapi ikatan jenis apa? Yang tu nanti kita akan tengoklah satu persatu. So, bila elemen A dan elemen B dia membentuk satu ikatan, maka dia akan jadi compound. Dia tak jadi elemen dah. Sebab dia dah ada dua elemen, elemen A dengan elemen B, maka dia jadi compound. So dia akan jadi compound AB. Okey, compound AB. Okey, tu yang pertama. Okey, yang kedua. Okey, so tadi kita dah tahu dah. Chemical bond ialah elemen dua ataupun lebih elemen membuat ikatan. Okey, tapi elemen jenis apa yang boleh buat ikatan? Atom jenis apa yang boleh buat ikatan? Adakah semua atom boleh buat ikatan? Okey, so untuk kita tengok atom apa yang boleh buat ikatan, atom apa yang tak boleh buat ikatan, kita cek dia punya electron arrangement. Okey, electron arrangement ni kita dah belajar dah dalam bab sebelum ni. Okey, apa yang dimaksudkan dengan electron arrangement? Yang 2.8.8.7 yang ada dot 2. Okey, itu electron arrangement. Okey. Okey, so electron arrangement ni macam mana kita nak tahu dia stabil ke tak stabil? Okey, so kalau dia stabil, dia akan mencapai duplet ataupun oktet. Okey, so jadi atom apa yang boleh buat ikatan? Ialah atom yang tidak mencapai, dia tak mencapai, not achieve stable electron arrangement. Maksudnya dia punya electron arrangement tu tak stabil. Maksudnya electron arrangement dia tu dia tak mencapai duplet ataupun oktet. Barulah atom tu boleh buat ikatan. Okey, tapi kalau atom tu dah mencapai duplet ataupun oktet electron arrangement, maksudnya dia dah stabil. So dia tak perlu buat ikatan. Okey, boleh faham? Okey, so bila dah stabil dari segi electron arrangement, dah mencapai duplet ataupun oktet, so dia tak boleh buat ikatan. Tapi kalau dia tak stabil, dia tak mencapai duplet, dia tak mencapai oktet, so dia akan buat ikatan. Okey, boleh. Okey, so duplet ni apa? Kita ulang kaji. Duplet ni ialah 2. Oktet ni ialah 8. Apa 2 dengan 8 ni apa benda? Dia punya valence. Okay, katakan kita ada 2 atom. Satu atom A dan satu atom B. Atom A ni arrangement dia 2.8.1. B ni 2.8.8. So yang mana lagi stabil? A ke B? Okay, kita tengok valence lah. A 1 valence dia, B valence dia 8. So yang mana dah stabil? B. Okay, so B akan buat ikatan tak dengan atom yang lain, dengan elemen yang lain? Tak, dia tak akan buat ikatan sebab dia dah stabil, dah mencapai oktet. A, yes, A akan buat ikatan sebab valence dia 1. Valence elektron dia 1. Dia bukan oktet, bukan duplet, so dia akan buat ikatan. Okey, boleh. Okey, contoh yang lain. Okey, katakan sama juga, kita ada 2. Kita ada atom C dan juga atom D. Atom C arrangement dia 2 sahaja. Okey, 2. Atom D 2.8.7. So yang mana stabil? C. Kenapa?
Sebab valence dia ialah 2 duplet. Dia dah mencapai kestabilan. So dia akan buat ikatan tak? C tak akan buat ikatan. Yang akan buat ikatan ialah D. Okay, sebab dia punya valence dia ialah 7. Bukan duplet, bukan octet. Boleh faham? Boleh faham? Okay, settle Okay. So ingat, kalau atom tu dia tak mencapai kestabilan electron arrangement, duplet ataupun octet, so dia akan buat ikatan. Okay, awak ingat yang tu dulu. Jangan tanya ikatan apa dia akan buat. Okay, tu yang tu nanti lu sabar lu. Okay. Okay, tapi pengecualian untuk grup 18. Pengecualian untuk grup 18. Sebab apa? Sebab awak tengok grup 18 dia dah stabil. Semua atom dia dah stabil. Grup 18 kita ada He, Ne, Ar kan. Ne ni grup 18 ni, kenapa panggil grup 18? Sebab dia punya valence dia semua 8. Maksudnya semua atom di dalam grup 18 yang ada lagi lampu bawah ni, semua atom di dalam grup 18 yang menegak, okay, grup 18, grup yang menegak, semua atom, setiap atom tu dia takkan buat ikatan sebab dia dah mencapai octet. Sebab tu dia duduk dalam grup 18. 18 ni merujuk kepada valence dia ialah 8. Okay, maksudnya 2.8. 8 dah. 2.8.8 juga. 2.8.8.8 pun 8 juga. Belakang dia valence dia 8, semua 8. So setiap atom di dalam grup 18 dia tak akan buat ikatan. Okey. Tapi kalau grup-grup yang lain, grup 1 sampai grup 17, ya, setiap elemen atom yang ada dalam grup tersebut dia akan buat ikatan. Boleh? Sebab apa? Sebab dia masih belum mencapai duplet ataupun octet. Okey? Alright. Okey. So yang tu settle. Yang kedua, okey. Okey, dan yang terakhir, okey. Yang terakhir, okey, ada 2 ikatan kimia yang biasa kita jumpa. Okay, yang biasa kita jumpa lah. Okay, maksudnya bila elemen katakan elemen A buat bond dengan elemen B. Okay, contoh dia atom A nak buat ikatan dengan atom B. Okay, so kita dah tengok dah atom jenis apa yang boleh buat ikatan, apakah yang dimasukkan dengan chemical bonds. Okay, dan kita akan tengok okay, apakah jenis bond. Okay, kalau elemen A, atom A dengan atom B nak buat ikatan, okay, ikatan yang terbentuk antara 2 atom ni dia ada 2, sama ada ionic ataupun covalent. Okay, covalent. Okay, ionic dengan covalent ni dia berbeza, tapi dia ada persamaan. Apa yang sama? Dia melibatkan elektron. Kalau ionic, dia melibatkan transfer. Okay, dia melibatkan transfer elektron. Okay, transfer ni maksudnya ni contoh je. Transfer ni maksudnya A akan bagi dekat B elektron daripada A, dia akan bagi kepada atom B elektron. Dia katakanlah dia bagi 1 elektron dekat atom B. Okay, itu maksud transfer. Maksudnya dia ada 1 atom yang donate, yang satu lagi dia akan accept. Okay, maksudnya give and take. Seorang bagi, seorang terima. Itu maksud transfer. Okay, dia punya ikatan tu nama dia ionic. Kalau covalent dia melibatkan sharing. Maksudnya tak ada siapa yang bagi, tak ada siapa yang terima. So dia orang share sama-sama. Faham tak? Contohnya macam awak nak beli makanan dekat kafe. Okay, awak ada RM2, kawan awak ada RM2. Benda tu RM4. Katakan makanan tu RM4. So awak nak beli satu tu, awak nak share, dan awak nak kongsi makanan tu awak. So awak RM2 awak dengan RM2 kawan awak ni awak share. Jadi RM4 awak boleh beli satu makanan tu. Itu covalent. Okay. Kalau ionic, okay, katakan awak nak beli satu makanan tu dekat kafe. Makanan tu harga dia RM3. Contoh, awak ada RM2. Awak tak cukup lagi RM1. So awak minta kawan awak ada RM1. So kawan awak bagi. So maksudnya kawan awak tu bagi dan awak terima. So dia ialah ikatan ionic. Boleh faham? Okay. So mudah saja dia punya prinsip dia. Okay, kalau atom tu tak stabil dari segi octet ataupun duplet,
dia akan membuat ikatan. Ikatan apa yang dia buat? Tengok kepada elektron. Kalau elektron tu transfer, maksudnya ada yang bagi, ada yang terima, give and take. So dia ialah ikatan ionik. Dan kalau elektron tu dia melibatkan sharing, tak ada siapa yang bagi, tak ada siapa yang terima, diorang share sama-sama. So ikatan tu ialah ikatan kovalent. Okay, apa yang sama dia? Yang sama dia ialah melibatkan elektron. Bila nak buat ikatan ionik atau buat ikatan kovalent, dia akan melibatkan elektron. Movement of electron. Movement yang macam mana? Sama ada transfer ataupun sharing. Okay, boleh? Okay, so setakat itu sahaja dulu, okay, untuk pengenalan. Next kita akan masuk berkenaan dengan ionic bond. Okay, so sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.